Kalau dalam saksi, setengah-setengah kes itu perempuan tak boleh jadi saksi. Kalau boleh pun adalah setengah-setengah kes tu, kalau boleh pun bilangan dia tu berbeza, mengikut perbezaan pendapat ulama lah. Tak apalah tu, tapi maknanya beza. Tetapi kalau hadis ni serupa je, tak ada beza di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Dari segi tarah dia tu tidak kata jadi kurang, tak, serupa je, serupa je. Daripada zaman sahabat sampai kepada zaman kemudian pun, kalau perawi dia seorang perempuan pun, kalau dia tu orang baik, orang yang boleh diterima cukup syarat, serupa dengan lelaki jugalah. Itu dari segi perbezaan dia. Cuma dia dari segi nak meriwayatkan hadis ni, syarat dia kena Islam tu, kena Islam. Kena Islam. Tapi saksi itu dia ada pula khilaf pula, terutamanya kalau sama-sama kafir misalnya, boleh jadi saksi pada orang kafir yang lain misalnya, boleh. Tetapi kalau untuk hadis ni, kita hanya boleh terima hadis daripada orang Islam saja. Mana setara mana pun, betul setara mana kecek, kalau tidak Islam tak boleh terima hadis. Mana kalau belajar hadis dengan orang kafir ni tidak sah, tak jadi, tak boleh terima, tak boleh sebut guru tu, tak laku. Kalau dengan orang kafir belajar sajalah, boleh lah, nak tengok dapat dia lagu mana, lagu tu tak payah belajar habis masa, buat rugi. Hadis tak boleh, dia kena syarat Islam. Itu beza dia. Tapi kalau orang tu semasa dia dapat cerita tu dia tidak Islam, tapi pada masa dia cerita tu dia Islam, boleh lah, tu tak apa. Misalnya hadis hak cerita dulu kan, mula-mula dalam Bukhari ni, Abu Sufyan, pada ketika Heraklu panggil pok-pok dia tu, nak interview pok-pok dia lah, nak tanya pok-pok dia tu, pada ketika tu dia tidak Islam lagi, tapi ketika dia meriwayatkan hadis itu, dia Islam. Boleh, tak apa, boleh terima. Jadi di sini dia sebut, Ibnu Abbas mengatakan Nabi SAW menghantar Dihyah Al-Kalbi, membawa suratnya pergi kepada pembesar Busra, pembesar Busra, supaya dia menyampaikannya kepada Kaisar. Buat begitu sekat tu ya. Lepas tu dengan pesanan minta biar pembesar dia tu bawa kepada Heraklu surat tadi. Jadi Nabi SAW hantar Dihyah saja. Jadi ini orang panggil khabar wahid. Khabar wahid boleh pakai. Kalau tidak Nabi SAW tak atas orang bawa surat. Jadi begitulah. Kalau tidak jadi susah lah. Pada mana postman tu, postman nak kena dua orang pula. Apa faedahnya, apa gunanya? Seorang bagi surat tu, yalah dah tu kira tu. Apa lagi zaman sekarang ni, zaman sekarang ni boleh tanya selalu, boleh tahu selalu. Jadi surat tu hak kerajaan hantar, misalnya denda, denda, ataupun kita kata apa-apalah, surat, seorang apa semua mai, tak apa, seorang sah dah tu, kira ada dengan cop ke apa cukup. Boleh pakai tu. Kita tak boleh kata alasannya pasal seorang apa semua mari, mana boleh saya terima. Tak ada, semua dunia terima lagi. Jadi ini macam khabar wahid, bawa khabar wahid lah, pembawa khabar wahid, pembawa khabar. Khabar tu daripada satu orang, dia yang bawa tu pun satu juga, seorang juga, boleh, tak apa. Jadi semua ni Imam Bukhari nak menyabitkan akhbar ahad situ. Semuanya dia orang nak rayak tu. Sebab hadis ni hak kebanyakannya adalah ahad. Kalau kita tak boleh terima hadis ahad, habislah. Tak ada lah hadis. Berapa butir ada hadis mutawatir ni? Tak nak kira mutawatir kan? Asalkan cuma dia adalah bezanya. Hak sahih, hadis ahad ni ada pula hak sahih, ada hak hasan, ada hak dhaif. Itu ahad belaka. Tidak kata ahad ini maknanya dia dhaif lalu dah. Hak sahih pun ahad juga. Maknanya kalau tidak tak boleh pakailah hadis. Itu sebab Imam Bukhari
Gomo dia tu buat tajuk akhbaril ahad. Nak takut-takut orang. Sebab memang puak-puak anti hadis, salah satu alasan mereka tak seterima hadis ni sebab hadis ini ialah ahad, sampai kepada kita melalui riwayat ahad. Dia tak seterima. Dia tak seterima. Tapi dia terima pula sejarah. Waktu yang pelik. Padahal sejarah tu ada sanak kau. Tak ada. Apa boleh terima? Kalau boleh terima sejarah tu, apa yang tak boleh terima? Ni lebih kemah lagi. Gitu. Hak ni kita boleh cek siapa-siapa seorang-seorang ni. Boleh cek. Ada pun cerita-cerita tu tak tahu mana, kadang-kadang tak tahu mana. Tahu-tahu 100 tahun kemudian baru ada buku tu. Buku tentang apa-apa lah. Jadi pengarang tu seorang. Mana ada sanak dia? Tak ada pun kita boleh terima kan. Lagilah hadis ini sepatutnya diterima. Kalau tidak, kalau dia tak boleh terima hadis, dia tak boleh terima langsung sejarah. Tak ada sebab untuk boleh terima sejarah. Kenapa dia ada sejarah? Tak boleh terima. Tapi kalau dia boleh terima sejarah, semua dunia boleh terima sejarah. Orang kafir, orang Islam terima sejarah. Cuma antara dia kritik apa tu adalah tu adalah cara pengajian dia tu. Jadi semua orang kafir hak tahu tentang sejarah tu, kalau dia tahu hak cara sanak kita ni, tentu dia kata kalau lagu ni lebih lagi lah. Sebab itulah orientalis ke apa pun dia terima. Dia kata memang hak ada dalam Islam ni tak ada dalam hak lain. Hak ni lebih kemah lagi cara lagu ni. Dalam kita menerima sesuatu sejarah. Tak boleh nak lawan dengan sejarah hak lain-lain, tak boleh lawan kata dia. Lepas tu dia hantar surat kepada Kisra. Itu pun lagu tu juga, seorang juga. Dan hak tu balik, sahabat tu balik, iaitu siapa dia? Abdullah bin Hudzafah. Cerita kawan tu koyok, kata dia. Nabi SAW pun doa, biar kerajaan dia tu pun terkoyok gitu juga, hancur lebur gitu. Memang tak lama lepas pada tu hancur. Tak lama. Di sini dalam hasyiah ni pun dia sebut tak ada lama, sebentar lepas pada tu habis hancur pokok dia. Jadi hak naknya situ. Ada pun hadis tu banyak kali dah Imam Bukhari ni dia ulas hak tula lah, kadang-kadang dia nak ayat maksud lain-lain. Lepas tu riwayat daripada Salamah bin Al-Aqwa' bahawa Rasulullah SAW kata kepada seorang lelaki Aslam, kamu ceritakan kepada kaum ataupun kalangan orang ramai pada hari Ashura, yang ni sesiapa yang makan dah, dia sempurnakanlah hari dia hak baki lagi. Sempurnakan itu ada dua pendapat. Sempurnakan itu maknanya sebagai orang yang tidak puasa, tapi puasa dia tu tak jadi. Mana dia tak semakan lah. Kalau dia makan dah pun berhenti sekat tu lah. Hak baki lagi hari, hak sepanjang hari lagi ni nak sampai ke Maghrib tu, tak usah lah bebas makan depan orang ramai. Buat supaya orang puasa juga. Gitu. Tapi tidak dikira puasa. Tak dikira puasa. Itu maknanya menyempurnakan yang baki lagi daripada harinya. Satu pendapat. Satu lagi mengatakan menyempurnakan yang baki lagi daripada hari dia tu maknanya sebagai orang yang tidak puasa. Maknanya sebagai orang yang tidak puasa lah. Maknanya dia tak boleh puasa dah. Sebab puasa-puasa dia start daripada terbit fajar. Situ start. Kalau tak puasa situ, tak niat puasa situ, dah. Begitu. Tetapi sesiapa yang tak makan lagi, kalau tak makan lagi lah, kalau tak makan lagi, dia tak tahu, dia tak niat tadi pun tak apa, boleh, asalkan tak makan lagi. Royak tu, istiar tu, kau orang ramai. Ini menunjukkan bahawa kalau seseorang tu puasa sunat, kalau dia tak niat pun, sebelum terbit fajar itu, dia tidak niat pun, tapi dia tidak makan sampai tengah hari pukul 9, masa nak puasa tak apa, boleh. Tak niat, tak niat sebelum pada tu, pada tu niat lah, tak makan tu lah. Kalau tak makan lagi, tapi kalau makan dah tak boleh. Kalau makan dah tak boleh, tidak ada waktu dah. Lepas pada tu tak boleh. Jadi hak nak Imam Bukhari naknya sini, dia atas satu orang je, li rajulin, satu orang lelaki min Aslam azin. Nabi raya ke dia bukan azinu, azin seorang dia suruh raya. Jadi orang ramai ni boleh pakai belakang.
atas dasar cerita hak dia seorang boleh pakai.